Boleh dengar tak suara saya? Faham. Okey. Boleh. Okey, baik. Hari ini sebenarnya kita nak kongsikan tentang apa yang dikatakan sebagai SAPV dan inulin. Ini lebih kepada product knowledge. Ya. SAPV bukan produk. SAPV adalah sistem amalan pemakanan produk Vista Manhaj. S bermaksud sistem, A amalan, Ya. P produk, V Vista Manhaj. Itu maksudnya. Ya. SAPV adalah sistem pemakanan yang khusus untuk diberikan kepada mereka yang ada masalah kesihatan, ada banyak macam penyakit. Itu keutamaan dia. Walaupun begitu, orang yang tak sakit pun kalau dia amalkan SAPV itu adalah sangat-sangat bagus. Di dalam SAPV ada 4 produk utama. Okey, dalam SAPV ada berapa produk? 4. 4. Yang pertama, Bicolin. Ini yang pertama. Dalam SAPV kalau orang tanya, SAPV itu apa? Kita dah tahu dah. Yang kedua adalah Bimine. Oh, Bimine. Dalam tu. Yang ketiga adalah Botafast. Dan yang keempat adalah Stevista. Stevista ni. Okey. Jadi ada kalau orang tanya apa dia SAPV? SAPV adalah sistem amalan pemakanan produk Vista Manhaj di mana dia ada 4 produk ni. Dalam tu ada 4 produk. Dan kalau kita beli, package dia adalah 250 lah. 100 PV dalam ni. Okey? Baik. Secara ringkas, kenapa produk-produk ini bagus untuk dijadikan amalan, nak maintain kesihatan atau nak merawat masalah penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita tengok kes yang berlaku testimoni yang terjadi, contohnya testimoni yang Kak Nisa dapat yang stroke. Ada tengok dah kan video yang stroke tu kan. Dia amal apa? Dia amal SAPV lah. Daripada hari pertama tu, lebih kurang 2 bulan yang lepas, itulah yang waktu tu saya pergi hari pertama tu bersama Ustaz Man, Kak Lisa apa semua, kita pergi. Dan itulah dia produk pertama, inilah set dia. Dan dia amalkan dah masuk 4 set dah. Dalam tempoh 2 bulan tu dia amalkan ini. Sampai daripada tak boleh berjalan, tidur saja, terbaring saja, akhirnya dah boleh berjalan tanpa tongkat. Dalam tempoh yang begitu singkat. Namakan SAPV. Sama juga dengan kes kecing manis tu, yang kes di Kelantan juga. Sangkut. Sangkut ya. Kes kecing manis yang kita tengok kaki dah buruk tu kan. Kes kecing manis tu sama juga, amalkan SAPV. Dan SAPV ini dia adalah set yang lengkap. Dia lengkap, dia complete. Okey, sebagai contohnya yang pertama adalah susu Bicolin. Susu Bicolin ini dalam ni kita tahu ada susu kambing, ada colostrum, ada susu lebah, royal jelly tu. Kan? Jelly Dan ada inulin. Betul tak? Jadi benda-benda tu adalah benda-benda yang bagus untuk menjaga kestabilan darah kita, menjaga kita punya kestabilan darah, menjaga kita punya tahap gula dalam darah dan sebagainya. Dia kontrol, dia kawal. Yang kedua adalah Bimine. Bimine ni sebenarnya wajib ambil. Kenapa? Sebab pernah dengar tak? Badan yang sihat datang daripada otak yang cergas. Otak yang cerdas. Dan otak kita ni ibarat CPU pada komputer. Dia kontrol perjalanan darah. Dia kontrol sistem saraf. Dia kontrol untuk bagi informasi kepada organ-organ tentang apa pemakanan yang kita makan. Malah sebenarnya dalam suasana COVID sekarang ni, salah satu daripada benda penting untuk
sistem tubuh kita detect virus yang masuk, ianya salah satu senjatanya ataupun salah satu tools yang digunakan dalam badan kita ni adalah sistem otak. Sistem otak ini akan bila masuk virus yang tak kenal, yang akan bagi tahu apa jenis virus yang masuk tu, sama ada virus itu dah pernah masuk. Bila virus tu dah pernah masuk, maka apa yang terjadi? Virus yang dah pernah masuk, cuma orang yang kena demam campak contohnya, virus campak tu dah pernah masuk. Bermakna otak akan bagi tahu, ini dah pernah masuk. Automatically badan akan keluarkan vaksin semula jadi yang dihasilkan oleh tubuh yang sudah tersimpan, dah siap dah. Tapi kalau virus yang tak dikenali, otak itu akan bagi tahu. CPU kita tu akan bagi tahu. Ini virus belum lagi. Dan CPU pada otak kita tu akan memberikan arahan kepada sistem tubuh untuk membuat formulasi untuk supaya dapat dihasilkan vaksin secara semula jadi. Itulah itu peranan dia. Jadi, B-Mind inilah produk yang maha penting. Sebenarnya ini yang maha penting. Sebab itulah kalau kita tengok produk kita ni cepat sangat berkesannya adalah disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh B-Mind. Dia bertindak sebagai CPU. Sistem saraf pusat. Central Nervous System yang akan membantu memberikan informasi dalam tubuh apa yang patut tubuh lakukan supaya tubuh itu dapat kekal sihat. Sebab itulah B-Mind ini diperlukan. Yang ketiga, botafas. Kenapa botafas? Sebab dalam ni ada banyak buah dan sayur. Ada 14 jenis buah dan sayur. Antaranya adalah ubi bit merah. Okey, ubi bit merah ini berpadan untuk membuka sistem saluran darah. Membuka sistem saluran pernafasan dan dia menjaga sistem paru-paru kita. Tetapi dalam masa yang sama, 13 jenis buah dan sayur, peranan buah dan sayur ini adalah untuk bertindak sebagai antioksidan. Maknanya, dia membantu membaik pulih sel yang rosak. Badan kita ni, kita sakit ni berpunca daripada pemakanan yang kita makan. Pemakanan yang kita makan merosakkan sel. Apa yang kita makan itu bersifat oksidan. Yang mana kita makan, sel kita rosak. Bila kita makan yang botafas ni, dia membantu untuk repair sel-sel yang rosak tadi. Sebab itu, botafas memainkan peranan yang penting untuk berada di dalam sistem SAPV. Yang keempat adalah Stevista. Stevista diwujud kerana apa? Masalah ketagihan kepada gula. Gula adalah punca kepada semua penyakit. Benda ni kita boleh tengok di dalam buku yang dah lama dah buku ni dikeluarkan. Siapa ada beli buku ni? Gula adalah racun. Tulisan Dr. Norman Muhammad Norawi. Boleh cari Facebook dia, Norman Muhammad Norawi. Dalam buku ini jelas doktor bagi tahu. Sebab tu buku ni sangat penting apabila kita pergi closing orang. Yang sangat penting bila kita pergi closing orang tu, kita boleh check betul ke yang kita katakan sebagai gula ni punca segala penyakit. Di dalam buku ni dia cerita, dia kalau kita kata dia akan bagi tahu kalau jantung kenapa gula punca sakit jantung. Dia ada cerita dalam ni semua, dia akan terangkan mengikut cara doktor. Jadi pendek ceritanya, Stevista ini dan dalam dia ada gula stevia. Gula stevia ini dia tak ada unsur-unsur karbohidrat yang tinggi, dia tak ada unsur-unsur kolesterol ke apa, dia kosong. Jadi dia tidaklah bersifat seperti gula. Gula bila kita makan, dia akan cepat benda-benda yang kita makan ni dia akan menyebabkan berlaku apa yang dikatakan sebagai Waalaikumsalam. Boleh masuk dah. Gula berbahaya. Tapi sebab itu, kalau kita nak sihat, kita kena stop gula. Salah satu caranya adalah mengurangkan ketagihan terhadap gula dengan mengamalkan Stevista ini. Jadi orang sakit kecil manis, darah tinggi, sakit jantung yang kita jumpa stroke apa semua tu, dia stop ambil gula pasir, dia ambil Stevista. Dan
Civista ini juga membantu untuk neutraliskan asid yang ada di dalam badan. Sebab itulah kita patut amalkan benda ni. Macam Kak Sah bagi pada pesakit stroke, dia bagi apa? Dia campur susu, campur biman, campur botafas. Botafas ni letak berapa sudu Kak Sah? Berapa secet? Letak 1 secet ke 2 secet sekali hadap? 1 lah tak? Tak dengar. Kan? Jadi masukkan satu dalam satu mak tu. Ini kaedah yang dibuat ya. Banyak orang cuba kaedah tu, maknanya tak nak kalau makan kalau ni makan sehari 2 kali, ni makan sehari. Jadi banyak sangat dah macam ubat. Jadi orang pun boring. Jadi caranya adalah campurkan sekali dalam satu mak tu. Ini pun titis dalam 2-3 titis, campur kacau. Cawan besar ya, jangan cawan kecil. Bacuk-bacuk minum. Buatlah sehari 2 kali. Itu kaedah yang digunakan oleh mereka yang banyak membantu mana-mana yang ada masalah penyakit kronik. Tapi kalau kita tidak ada masalah penyakit kronik pun, jadikan dia amalan pemakanan yang sihat. SAPV ini cantik sangat untuk kita amalkan setiap hari walaupun kita tak sakit. Faham tak? Dan paling istimewanya adalah kerana di dalam susu Bicoline ni, dia ada inulin. 80% daripada punca penyakit, kata Rasulullah SAW, berpunca daripada usus. Usus kita kotor. Bila usus kita kotor, kebanyakan orang yang ada masalah kesihatan, biasanya dia ada masalah sembelit. Pembuangan. Bila pakar pemakanan kata setiap kali kita makan itu kita kena buang, makanya kita kena buang lah. Tak buang tak boleh lah. Maknanya sehari 3 kali patut kena buang. Tapi biasanya paling-paling buang sehari sekali, 2 kali je. Jadi kalau orang yang sembelit, yang makan, yang berbuang seminggu 2 kali, macam mana pemakanan dia? Kemana pergi toksin tu? Kekotoran yang tertinggal di dalam usus yang berpuluh-puluh tahun seusia dengan dia tu akan menjadi toksin dan racun yang merosakkan jadi asid dalam badan. Badan dia banyak asid. Bila badan dia orang yang bersalah sembelit, bila badan dia banyak asid, apa yang akan terjadi adalah sel dia akan lama-lama makin rosak. Sel dia akan rosak, kolagen makin kurang, macam-macam masalah kesihatan. Jadi sebab itu di dalam produk Vista, iaitu terutamanya Bicoline, dalam sistem SAPV kita ada Bicoline. Produk support kita macam kopi, macam teh tarik pun ada Bicoline. Ni kopi kita ada inulin, dalam ni ada inulin, dalam teh tarik ada inulin, dalam susu ada Bicoline, ada inulin. Jadi apa dia inulin? Inulin ni adalah makanan kepada bakteria baik. Itu kena faham jelas-jelas, boleh-boleh. Dan makanan kepada bakteria baik. Baik. Saya nak share satu benda ni nak share pada anda, duk tahu mana dah tak tahu. Kejap ya, Cisco. Makanan kepada bakteria baik. Di sini kah? Buka. Okey, dia macam ni. Senang cerita. Inulin ini dia adalah dia ada prebiotik, dia ada probiotik. Prebiotik dan probiotik. Apa benda tu? Apa kejadah je tu? Pengejadah je. Banyak orang confuse. Sekejap dia sebut prebiotik, sekejap dia sebut probiotik kan. Jadi sebenarnya mana satu yang betul? Dua-dua tu betul. Okey, dapat dah. Dua-dua tu betul tapi membawa makna yang berbeza. Boleh nampak tak ni? Nampak tak saya share? Saya sedang share satu skrin.
Nampak Tak tak? nampak. Oh, Tak. tak nampak no. Sekejap ya, kita share satu skrin kat situ. Boleh tak keluar kat Tak situ? sah dah keluar dah kot. Dia line dia lah tu. Terus clear terus. Ros boleh dengar Dia tak? Tak ada tanda mic, tak ada apa. Hilang. Prebiotik ni adalah makanan kepada probiotik. Kena faham macam tu. Ya. Pre tu makanan. Prebiotik. Makanan Makanan kepada dia. bakteria baik. Probiotik. Probiotik itu adalah bakteria baik. Oh. Okay. Dalam badan kita ada bakteria baik dan ada bakteria jahat. Dalam badan kita dia kena balance. Ada orang kata, bagus kalau bakteria jahat semua tak ada. Tak boleh juga. Bakteria jahat pun ada peranan dia juga. Kan? Bakteria baik dan bakteria jahat mesti balance. Masalahnya adalah apabila badan kita ini terlebih banyak bakteria jahat daripada bakteria baik. Dan apabila keadaan bakteria jahat lebih banyak daripada bakteria baik, maka apa yang terjadi adalah sembelit. Tak boleh buang air besar dengan sempurna. Jadi macam mana kita nak bagi balance supaya bakteria baik cukup ada dalam usus kita? Iaitu dengan menyediakan makanan kepada bakteria baik tu tadi. Kita bela kucing, kita bagi makan kucing tu. Kalau kita nak bakteria baik ada mencukupi di dalam sistem usus kita, maka kita kena bagi dia makanan. Jadi inulin adalah makanan kepada bakteria baik. Inulin adalah makanan kepada untuk prebiotik. Prebiotik tu makanan. Probiotik tu bakteria baik. Jadi inulin adalah prebiotik. Inulin prebiotik. Inulin adalah prebiotik dan bakteria baik itu adalah probiotik. Kena faham elok-elok yang itu. Maknanya prebiotik adalah makanan kepada probiotik untuk menyingkirkan serat yang tidak hadam. Bila kita makan ada unsur-unsur serat, bahan buangan lah yang tak digunakan. Kita makan ni untuk nak dapatkan zat je. Nak dapatkan zat yang mencukupi. Tetapi ada makanan itu ambil zat mungkin dalam 10%, 20%. Bakinya tu sisa buangan. Kita makan tebu, kita gigit tebu tu, hampir je kita buang. Sama juga dengan makanan yang kita makan, ada bahagian jadi hampir. Masalahnya hampir itu yang berperanan untuk singkirkan hampir itu adalah bakteria baik. Tapi bila bakteria baik tak cukup, hampir dalam makanan kita yang kita makan tu tak boleh buang disebabkan bakteria baik tak banyak, maka itulah yang jadi toksin dan racun di dalam badan kita. Nampak tak? Faham tak? Itu cerita dia. Jadi prebiotik tadi adalah makanan kepada probiotik untuk bagi cukup optimum bakteria baik untuk membuang hampir dan untuk membuang toksin pada usus besar. Kalau usus besar kita tak bersih, maka badan kita berasid. Bila badan kita berasid, maka apa yang terjadi adalah kita akan mengidap penyakit disebabkan asid itu telah boleh menyebabkan kerosakan sel. Jelas? Ya. Itu ceritanya. Jadi sebab itu mengamalkan salah satu sebab amalkan bikolin, kopi dan teh tarik kerana dalam tu ada inulin untuk membantu bakteria baik. Sebab tu tak boleh bancuh dengan air mendidih. Mendidih-didih tu panas menggelegak tu jangan. Rosak inulin tu tadi. Jadi kena, sebab tu kadang-kadang saya suka masukkan dalam mineral water 500 ml, saya minum air putih tu sikit, lepas tu boleh masukkan bicolin campur bimai, saya shake di dalam mineral water. Itu pun bagus kan. Dan sebenarnya itu lebih bagus sebab kalau kita ambil botol mineral 500 ml,
kita masukkan semua barang ni. Semua barang ni kita masuk dalam tu dan kita shake. Oh. 500 ya? Mineral water kecil yang 500 ml. Bukan yang 350, yang 500. Tu sikit kan? Tu sikit. Itu banyakkan minum air. InsyaAllah dia akan membantu kita. Jadi sebab itu jelas tak? Maknanya kita ni amalan kita sehari-hari ni untuk jaga kesihatan supaya kita tak kena penyakit dan sebagainya, amalkanlah SAPV. Sama ada orang sakit atau orang sihat, nak jaga kesihatan supaya dia tidak sakit. Inilah setnya. Inilah barangnya yang kita kena cerita, promote kan. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia nak beli susu saja 4 kotak. Ada orang nak beli biman saja 4 kotak. Ya, betul. Tak comel macam itu. Sebab apa? Kita tak fahamkan dia betul-betul. Ada tak fahamkan macam mana saya cerita sebentar tadi? Ini kena faham Yang stroke dekat downline Angah, grup Angah ada seorang stroke belah kat kaki tangan kiri dia. Dia rasa dia ikut ceramah Ustaz Syarhan kan. Sebab dia kata susu kambing elok untuk stroke. Okey. Jadi bila dia order susu, dia beli susu je. Susu dengan biman je dia beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi tak sesuai ya Sifu? Tak boleh ya? Dia bagusnya seimbangkan dengan 4 barang ni. Seimbangkan insya-Allah. 500 ml ya air. Ya. Assalamualaikum Imam, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah. Baru balik masjid ke tu Imam? Baru balik masjid lah. Masjid pun saya tak terpilih-pilih pun lagi ni dekat kampung, dekat tempat saya, dekat taman ni. Tak lepas-lepas. InsyaAllah. PKP. Isteri saya kata tak payahlah awak bagi nama. Kenapa? Sebab awak ni jarang ada di rumah. Nanti sampai giliran awak outstation. Jadi tak bagi nama lah saya ni. Jadi semayang di rumah je lah. Kan? Nak buat macam mana? Itu Imam ambil 15 botol lagi hari ni. Alhamdulillah. Terapi. Wah, laris itu Imam. Kita akan daftar Masjid Merapuh hari ni insya-Allah. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. InsyaAllah ada masa saya akan turun ke Merapuh. Kita buat ceramah. Bagi tahu dah. Ya, Bagi tahu dah Imam ni supaya bos turun untuk closing kita kan? Nanti kita ajak orang Ipoh sekali lah. Tas dengan Angah sekali turun. Boleh. InsyaAllah. Kita jumpa insyaAllah. Merapuh dari Ipoh senang ke? Kod Cameron Highland ya? Berapa Gua Musang ah. Kod Cameron lah. Simpang Pulai, Cameron, Gua Musang, lepas tu ke Merapuh. Boleh lah tu, boleh pergi ya. Tu saya kata jauh, bukan dekat. Kalau saya ni barulah 4 jam. Kalau saya nak pergi Gua Musang pun dekat 5-6 jam. Kau daripada Kedah ya? Dari Kedah, kalau daripada Ipoh, daripada Simpang Pulai tu, Simpang Pulai, Cameron sejam je. Sekejap je sampai Gua Musang 2 jam. Nak ke Merapuh sejam lagi, 3 jam lah. Jadi kena buat surat lah Angah. Nanti minta syarikat buat surat kalau nak pergi. Tak tahulah bila nak turun je tu. InsyaAllah. Kan? Tobat kat Terengganu ya Sifu? Apa dia? Nanti tobat kat Terengganu. Boleh, insyaAllah. Grup saya dah lalang kita pergi sana kan? Grup saya sana. Semangat tu. InsyaAllah. Itu isteri Imam tu. Ustazah ke apa tu? Ya, saya. Mak Ajang. Assalamualaikum. Mak Jang, apa khabar Mak Jang? Alhamdulillah sihat. Dah amalkan ni semua ni, benda ni. Pak ni dah amal belum? Mak Ajang cerita tu boleh kepal tangan. Alhamdulillah. Asalnya Dah sihat. Alhamdulillah. asal berapa lama dah apa ni Mak Jang tangan tak boleh genggam ni? Lama sangat dah. Sebabnya apa? Puncanya apa tak tahu. Kencing manis. Mak Jang kecil manis. Kencing manis. Dah ada insulin dah 4 kali. Insulin Insulin dah 4 kali sehari. 4 kali sehari. Ya. Ustaz, satu set ni Ustaz, kurang-kurang. Ya. Jadi yang ini bukan ubat. Dia bukan ubat. Dia ni adalah makanan. Kan? Dalam Islam kan kita suruh makan makanan yang halal lagi baik. Halalan tayyiban.
Halal lagi baik. Yang kita duk makan halal, tapi tak tentu lagi baik. Mi segera halal, tapi tak baik. Kan? Rokok, ramai orang kata rokok tu halal, wallahu a'lam, tapi confirm tak baik. Jadi yang kita ni, yang ni makanan halal lagi baik. Ya, ini susu. Minum susu kambing, sebab susu kambing ni minuman kegemaran Rasulullah SAW. Ada susu kolesterol dalam ni, ada susu lebah dalam ni. Sebab itu kita punya toke kita, Puan Aida, mak dia injek insulin kecil manis. Bila minum ni, alhamdulillah, injek insulin dah kurang dah, sehari sekali je. Kalau dah injek pun tak apa, tapi dia tak puas, dia takut nanti apa-apa, jadi dia injek juga sehari sekali. Sebelum ni sehari 2 kali. Alhamdulillah. Okey, di video ni bertenaga. InsyaAllah. Sebenarnya ramai orang Islam kita ni ada masalah kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit lutut, macam-macam. 4 rangkai. Semua berpunca daripada makanan. 80% daripada punca penyakit datang daripada usus kita. Jadi kita ni nak kembali kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah pemakanan halalan thayyiban. Keluar syarikat orang Islam. Tadi kalau tengok dekat Facebook, Puan Aida, dia orang beli mesin pun lagi, Ustaz. Beli mesin pula dekat kilang tu. Tambah lagi. Kalau siapa ada Facebook dengan Puan Aida, ada video dia. Nanti saya share video dia dalam grup. Boleh tengok. Mesin baru sampai je, Ustaz. Mesin tu baru sampai, nak buat susu dalam kotak. Macam susu Dutch Lady. Macam susu yang ada kat pasar raya tu kebanyakan cair dikeluarkan, maknanya buka je kotak tu boleh minum dah. Kalau kita nak pergi travel mana-mana kan, dipanggil ready to drink. Mesin tu dah sampai. Jadi Puan Aida tadi Puan Aida personal dengan saya kata, Puan Aida buatlah susu dalam kotak Bicolin. Formula Bicolin tu. Biar orang-orang kita lepas ni biar orang kita lepas ni boleh jual susu Bicolin dalam kotak, kita boleh supply dekat stesen minyak, kedai runcit dan sebagainya. Jadi mesin tu nanti saya letak dalam grup. Mesin tu dah sampai.